Salam sejahtera, saya Tue Yentio. Nomor metrik saya 07 di IP21 F1009. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk pengaruh agama dan peradaban. Sebelum memulakan pembentangan saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Syahinda Alsa binti Saidin. Nomor matriks 07 di IP21 F1011. Hai, nama saya Muhammad Hafizi bin Samsudin. Nomor metrik saya 07 di IP 21F1019. Dengan itu, saya ingin membentangkan agama yang mempengaruhi peradaban. Agama yang mempengaruhi peradaban ialah agama Islam. Terdapat banyak aspek yang dipengaruhi oleh agama Islam. Aspek tersebut ialah adat dan cara hidup, seterusnya politik dan pemerintahan, juga daripada aspek pendidikan, perundangan, sistem kekeluargaan, dan aspek bahasa dan kesastraan. Daripada banyak-banyak aspek tersebut, saya akan membentangkan tentang aspek adat dan cara hidup pengaruh Islam dalam peradaban. Pengaruh Islam dalam aspek adat dan cara hidup ialah dengan menggantikan tradisi animisme dan Hinduism dengan tradisi Islam. Islam juga mengubah kehidupan masyarakat di tanah Melayu. Dengan itu, adat resam juga diperbaiki sedikit demi sedikit dalam Islam. Begitu juga golongan bawahan mendapat kenaikan taraf, serta pengaruh Islam juga memupuskan adat membezakan kasta. Seterusnya dalam aspek politik dan pemerintahan juga, agama Islam telah dijadikan sebagai agama rasmi di tanah Melayu. Begitu juga pewujudan Jabatan Agama Islam dan Jabatan Syairah. Sekaligus adanya juga Mahkamah Syairah. Gelaran raja dalam pemerintahan juga bertukar kepada gelaran sultan, menunjukkan bahawa gelaran sultan itu ialah sebagai ketua negara dan merupakan khalifah Allah. Dari kepimpinan politik, rakyat diberi hak dalam memilih pemimpin negara. Akhir sekali, pemimpin juga dinilai dari segi akhlak dan adab. Itu sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Kita ke pembentangan yang seterusnya. Saya akan menerangkan tentang pengaruh agama Islam dari aspek pendidikan. Pada zaman dahulu, Islam amat menitik beratkan bahawa semua golongan dianggap sebagai sama taraf dan tiada perbezaan. Terdapat banyak penubuhan sekolah, pondok dan madrasah di tanah Melayu dan Nusantara. Hal ini kerana faktor berkembangnya pedagang-pedagang Arab untuk menyebarkan agama Islam. Seterusnya, dorongan bermula dengan mendidik anak-anak untuk mengaji Al-Quran. Tenaga pengajarnya adalah dari pedagang-pedagang Arab yang mengajar anak-anak muda di tanah air dan Nusantara. Mereka mengajar tentang mengaji dan cara untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Seterusnya pula pendidikan dan pengajaran lebih kemas kerana terdapatnya guru yang mahir dalam bidang tersebut. Seterusnya pula, istana juga berfungsi sebagai perpustakaan dan terjemahan ilmu serta rujukan oleh rakyat yang hendak mempelajari sesuatu ilmu. Dan yang terakhir sekali ialah golongan pemerintah memainkan peranan yang penting bagi mengembangkan sistem pendidikan kerana pengaruh sultan amat luas
dan boleh mempengaruhi minda rakyat. Seterusnya, pengaruh Islam dari aspek perundangan. Sejak kedatangan Islam, undang-undang bertulis lebih adil serta bersesuaian dengan kemampuan rakyat. Seterusnya, undang-undang ini juga tidak menyebelahi mana-mana pihak, terutamanya pihak atasan dan golongan bangsawan. Dalam aspek perundangan ini juga, rakyat dilindungi dengan undang-undang yang saksama serta dapat mewujudkan sistem perundangan yang adil dan tegas agar dapat membentras semua jenis kesalahan yang dilakukan dalam sesebuah negara. Yang terakhir sekali adalah semua penganut agama, contohnya agama Islam, Hindu, Buddha, di dalam negara wajib menghormati agama lain agar dapat mengekalkan perpaduan antara satu sama lain dan dijauhkan daripada berlakunya perpecahan ataupun timbulnya isu-isu yang tidak diingini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan pengaruh agama Islam dari aspek bahasa dan kesusasteraan. Poin yang pertama ialah penggunaan tulisan Jawi secara berleluasa di tanah Melayu. Mengikut sejarah, kedatangan orang Arab dan proses Islamisasi di tanah Melayu suatu ketika dahulu telah membawa kepada kemunculan tulisan Jawi. Perkara ini sememangnya tidak dinafikan, memandangkan sumber utama orang Islam adalah Al-Quran yang hadir dalam bahasa Arab. Poin yang kedua ialah Jawi yang dipengaruhi oleh tulisan Arab. Seperti yang kita tahu, tulisan Al-Quran yaitu kitab unggul umat Islam. Tulisan Arab hampir sama seperti tulisan Jawi. Poin yang ketiga ialah bahasa Jawi digunakan bersama bahasa Melayu untuk menulis kitab-kitab agama, buku, akhbar, dan sebagainya. Ini supaya orang yang tidak fasih ataupun tidak lancar membaca bahasa Jawi dapat membaca lebih tepat dan lebih lancar. Hal ini juga dapat mempelajari bahasa Jawi dengan lebih efektif karena mempunyai tafsiran pada bahagian bawah bahasa Jawi ada tafsiran bahasa Melayu. Poin yang keempat adalah bahasa Melayu diperkemaskan dengan campuran bahasa Arab. Contohnya, terdapat beberapa perkataan bahasa Melayu yang telah diambil dari bahasa Arab. Poin yang kelima ataupun poin yang terakhir ialah kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu. Ini karena Islam menggalakkan ataupun Islam berpendapat bahwa semua manusia di dunia ini sama taraf.